Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, sekali lagi saya selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pasukan khas jihad tangani inflasi akan menyampaikan beberapa update serta perkara-perkara yang telah berbangkit berhubung dengan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada jawatankuasa ini. Sebelum daripada itu, saya ingin memaklumkan bahawa tengah hari tadi saya telah mengadakan sesi engagement dengan pemimpin-pemimpin pelajar, wakil-wakil daripada majlis-majlis perwakilan pelajar ataupun MPP daripada pelbagai institusi IPTA, IPTS dan juga pemimpin-pemimpin pelajar termasuklah di kolej-kolej latihan perguruan dan sebagainya. Antara perkara yang telah dibangkitkan oleh pemimpin-pemimpin pelajar ialah tentang kos sara hidup yang ditanggung oleh pelajar-pelajar di kampus masing-masing, dan ada yang mencadangkan supaya konsep jualan murah keluarga Malaysia yang banyak diperkatakan dan akan diperkenalkan dalam bentuk yang baru mulai daripada penghujung minggu ini, supaya dipertimbangkan untuk juga diadakan kaedah yang hampir sama di kampus-kampus pengajian, khususnya di kampus-kampus yang besar, yakni di bawah IPTA di dalam negara kita. Kita mengambil sikap yang terbuka terhadap pandangan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin pelajar itu, dan saya akan membawa perkara ini ke dalam mesyuarat kita yang akan datang di minggu hadapan untuk memperlihat kemungkinan bagi memperluaskan konsep jualan murah keluarga Malaysia khusus untuk di dalam kampus-kampus. Oleh kerana keperluan perkhidmatan ataupun barangan di kampus-kampus agak berbeza dengan keperluan keluarga di luar daripada kampus, maka ia perlu pada satu perbincangan tentang mekanisme bagaimana perkara ini dilakukan, kerana kita juga telah pun bersetuju untuk menggerakkan gerakan koperasi untuk sama-sama mengambil bahagian dalam memberikan harga barang yang lebih murah. Barangkali kita perlu melihat kepada kewujudan koperasi di kampus-kampus tersebut, dan mungkin akan ada satu kaedah yang boleh kita pertimbangkan, kerana secara prinsipnya kita bersetuju dengan pengesyuran yang dikemukakan oleh persatuan ataupun wakil persatuan pelajar tadi, bahawasanya di kampus juga perlu ada peluang untuk mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan barangan-barangan tertentu pada harga yang lebih murah. Oleh itu, saya menjangkakan kampus akan dibuka semula pada pertengahan bulan September dan juga pada bulan Oktober. Jadi jawatankuasa akan mempunyai masa yang cukup untuk membincangkan kaedah dan mekanisme sekiranya jawatankuasa dapat memberikan endorsement dan persetujuan supaya konsep jualan murah keluarga Malaysia yang sekarang ini diadakan di tiap-tiap DUN di semua kawasan-kawasan parlimen seluruh negara sebanyak 639 berkemungkinan dapat diperluaskan ke 20 kampus IPTA di seluruh negara. Pada masa yang sama, dalam perbincangan dan pertemuan dengan pemimpin pelajar, kita telah bersetuju untuk persatuan-persatuan pelajar, khususnya Majlis Perwakilan Pelajar, diberikan tanggungjawab untuk bersama-sama melaksanakan program peranti siswa, di mana program peranti siswa akan mula digerakkan pada bulan ini, pada penghujung bulan, bermula pada 26 hari bulan yang akan datang. Dan dalam proses untuk memberikan peranti-peranti untuk diguna secara percuma oleh pelajar-pelajar sekalian,
kita dapati ada juga permohonan-permohonan yang telah tidak melepasi saringan dalam permohonan secara online. Untuk memastikan tidak ada sesiapa pun di kalangan pelajar yang benar-benar layak daripada tercicir, kita telah bersetuju untuk memberikan empowerment kepada persatuan-persatuan mahasiswa menjadi pusat rujukan kes-kes rayuan oleh pelajar-pelajar yang gagal mendapat kelulusan permohonan peranti yang mereka lakukan secara online. Dan ini akan membentuk satu bentuk kerjasama di antara jawatan kuasa pelaksana di peringkat kementerian bagi roll out peranti siswa dengan persatuan-persatuan mahasiswa, kerana saya berpendapat mereka adalah badan yang paling hampir sekali dengan para pelajar dan pelajar-pelajar boleh menyampaikan kes-kes rayuan mereka yang barangkali tidak dapat diproses dengan sempurna secara online. Sebagai contoh, semalam misalnya saya mendapati ada kes di mana pelajar dalam rekodnya bapanya berpendapatan lebih daripada garis B40. Tetapi pada realitinya bapa dan ibunya telah berpisah dan bapanya tidak memberi tanggungan kepada pelajar yang berkenaan. Bermakna walaupun dalam rekod pelajar itu ada bukan pelajar B40 kerana pendapatan ayahnya secara rekod dalam rekod lembaga hasil dalam negeri, tetapi pada realitinya pelajar itu memerlukan bantuan. Jadi kes-kes yang sedemikian dengan perakuan yang diberikan oleh persatuan-persatuan mahasiswa mereka, ianya boleh diberikan pertimbangan agar pelajar-pelajar berkenaan tidak tercicir daripada mendapat kemudahan di bawah program peranti siswa. Seterusnya pada hari ini, mesyuarat jawatankuasa telah menumpukan kepada mendapatkan update tentang perjalanan ataupun pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat setakat ini selepas 10 mesyuarat jawatankuasa jihad telah dilaksanakan. Dan daripada maklumat update yang diberikan serta media sentimen analisis yang telah kita lakukan terhadap pandangan dan sentimen yang kita detect melalui social media, setakat ini jawatankuasa kita berpuas hati dengan keputusan-keputusan yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan baik dengan tahap pematuhan yang tinggi. Pada masa yang sama, kita juga mendapati pihak penguatkuasa KPDNHEP telah menjalankan tugas dengan baik sekali dan telah mendapatkan laporan yang terperinci tentang keberadaan barangan-barangan utama yang menjadi isu sebelum daripada ini, serta terus melaksanakan penguatkuasaan dengan teratur. Yang pentingnya ialah tahap kepatuhan. Sebagai contoh, pelaksanaan jualan harga minyak tanpa subsidi dalam botol setelah kita menguatkuasakan kaedah menetapkan harga maksima, harga kawalan maksima, jumlah premis yang menjual lebih murah daripada harga maksima telah meningkat dengan banyaknya. Bermakna semakin banyak premis dan kedai-kedai telah menjual minyak misalnya yang 5 kilogram dalam botol lebih rendah daripada harga RM34.70 yang ditawarkan. Ini juga adalah berikutan keadaan harga yang lebih stabil dan juga pengedaran minyak daripada kilang-kilang kepada retailers telah dapat berjalan dengan baik. Sentimen analisis juga menunjukkan keadaan lebih ramai merasa lega dan lebih berpuas hati dengan kawalan terhadap harga barangan-barangan tertentu, khususnya ayam, telur, minyak dan sebagainya. Namun begitu, jawatankuasa perlu melihat kepada rangkaian dan juga rantaian bekalan yang lebih banyak lagi. Malah hari ini kita membincangkan kerangka untuk kita bergerak ke hadapan bagi kita mula membuat sentuhan kepada
aspek yang sebenarnya menguasai ataupun menentukan tahap inflasi negara. Kita sebelum daripada ini tertumpu kepada barangan tertentu yang menunjukkan lonjakan harga yang mendadak yang menimbulkan keresahan, dan alhamdulillah perkara itu boleh dikata telah berjaya distabilkan. Namun dalam konteks tugas hakiki jawatankuasa ini bagi menangani inflasi, skop perlu diperluaskan dan usaha perlu mula ditumpukan, misalnya kepada sektor pengangkutan, sektor perumahan dan beberapa sektor yang lain yang boleh di masa akan datang menyumbang kepada inflasi. Seperti mana yang kita semua tahu, trend inflasi dunia berdasarkan kepada laporan badan-badan tertentu termasuk World Bank, IMF dan sebagainya, diramalkan trend inflasi yang meningkat dan juga inflasi yang berlaku di negara-negara maju dan negara-negara pengeksport yang kita harus menjangkakan kesannya akan sampai ke negara-negara kita, terutama sekali bagi barangan-barangan yang diimport. Justru itu kita telah meminta KPDNHP meningkatkan kempen-kempen advokasi serta beberapa kempen yang lain yang telah sedia dijalankan oleh KPDNHP. Ini termasuklah kempen-kempen mendidik dan menggalakkan pengguna berbelanja dengan bijak dan juga beberapa kempen-kempen yang lain yang akan membantu untuk kita mengatasi masalah inflasi dalam negara kita. Saya juga ingin memaklumkan bahawa KUSKOP ataupun kementerian yang bertanggungjawab tentang gerakan koperasi telah pun bersedia dan akan mula melancarkan program melalui jaringan koperasi yang akan dilancarkan pada di Stadium Shah Alam pada 19 hingga 21 hari bulan yang akan datang ini, di mana program jualan murah keluarga Malaysia yang dikendalikan oleh kementerian berkenaan akan mula menumpukan kepada beberapa produk barangan yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa ini sebelumnya. Dan program itu akan diperluaskan secara berperingkat mengikut rangkaian keberadaan koperasi di negeri-negeri yang tertentu, tapi untuk pelancaran di peringkat awal ini kebanyakannya akan bermula dulu di negeri Selangor. Sementara jualan murah keluarga Malaysia fasa kedua akan dilancarkan di Parlimen Bera pada 26 hari bulan 8 yang akan dikendalikan oleh KPDN HEP. Jualan murah untuk di kampus-kampus, saya meramalkan ianya boleh diadakan bermula pada bulan Oktober yang akan datang apabila sesi pengajian disambung semula. Selain daripada itu, jawatankuasa juga telah membincangkan beberapa perkara dan sukalah saya menyentuh tentang penetapan ataupun harga baru terhadap harga ayam dan telur dalam pasaran yang berdasarkan kepada gazet ataupun pewartaan adalah sehingga 31 hari bulan Ogos. Jawatankuasa akan mengambil langkah berhati-hati dan minggu hadapan KPDNGP dengan kerjasama beberapa agensi lain termasuklah input daripada Jabatan Veterinary dan juga DOSM, kita akan membuat penilaian tentang apakah langkah seterusnya pasca 31 hari bulan Ogos. Untuk buat pada masa ini tidak perlu ada sebarang spekulasi kerana kita akan melihat kepada data dan kita akan melihat kepada kaedah yang pentingnya tidak membebankan kepada orang ramai. Ini antara faktor yang akan diberikan penilaian ialah tentang keberadaan supply yang kita telah minta supaya Jabatan Veterinary
merangka satu dasar untuk menentukan kita dapat menetapkan tahap keberadaan bekalan ayam yang dibawa masuk melalui kebenaran import dan ayam yang dikeluarkan secara tempatan, dan juga untuk melihat kepada kuantum yang dijangka boleh dieksport semula. Ini adalah untuk memastikan sekiranya ada keputusan membenarkan untuk ayam dieksport semula, ianya tidak boleh menyebabkan terjejasnya bekalan ayam dalam negara yang mungkin boleh menyebabkan harga naik kembali. Jadi sama ada ekspor dibuka ataupun tidak, dan sama ada mekanisme subsidi yang sedang dilaksanakan sekarang diteruskan ataupun tidak hanya akan diputuskan setelah KPDCP dan agensi berkait mengemukakan laporan terperinci kedudukan bekalan-bekalan dan juga permintaan bagi barangan-barangan yang saya maksudkan. Adalah penting dalam mengawal kenaikan harga barangan tertentu, dasar tidak boleh dan tidak semestinya diubah dalam masa yang singkat dan bersifat flip-flop. Kalau itu berlaku, maka keadaan akan kembali semula kepada keadaan yang sebelum daripada ini. Justru jawatankuasa mengambil pendekatan segala-galanya mestilah berasaskan kepada kutipan data yang terkini serta ada satu formula yang jelas tentang berapakah keperluan sebenar local demand dan berapakah yang sebenar yang dibenarkan untuk dieksport sekiranya keputusan membenarkan ekspor. Jadi buat masa ini, walaupun saya tahu ada rayuan yang datang melalui berbagai-bagai saluran, khususnya daripada negeri-negeri di selatan, kerana permintaan daripada negara Singapura yang tinggi dan harga ayam di Singapura yang tinggi, permohonan untuk mengeksport memang ada diterima, tapi saya harap semua pihak dapat bersabar seketika supaya jawatankuasa dapat benar-benar meneliti data-data yang ada dan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan yang terkawal. Jadi itulah sedikit sebanyak update perkara-perkara yang diputuskan dalam mesyuarat kita pada hari ini. Terima kasih. Kita berikan masa seminggu untuk DOSM dan juga Jabatan Veteriner. Ya. DOSM, kita minta mereka membuat satu computation berasaskan kepada kajian di lapangan berapakah sebenarnya kos pengeluaran bagi setiap ekor ayam yang dikeluarkan dalam negara. Angka itu adalah penting bagi jawatankuasa menentukan berapakah harga siling yang menasabah untuk memastikan kita dapat membuat kawalan harga yang berkesan, dan juga untuk kita berlaku adil kepada penternak-penternak yang sekali-sekala ataupun kadang-kala menghadapi tekanan kenaikan kos pengeluaran, terutamanya yang berpunca daripada barangan-barangan import seperti bijiran dan sebagainya. Sementara Jabatan Veteriner dikehendaki menentukan bagaimanakah pertalian di antara supply ataupun bekalan, termasuk daripada ayam yang dibenarkan diimport dan ayam yang diimport yang disimpan sebagai stok pengimbal, dan ayam diimport yang dimasukkan ke dalam pasaran. Dan diambil kira pula harga ayam yang dikeluarkan dalam pasaran. Jadi menentukan total stok yang ada pada sesuatu masa dan menentukan level keperluan ataupun jumlah keperluan untuk diekspor. Setelah angka-angka ini dapat dibentangkan pada jawatankuasa, barulah kita boleh memutuskan sama ada kita nak mengkaji semula dasar tidak dibenarkan mengekspor ayam pada masa ini, serta dasar membenarkan ayam boleh diimport tanpa AP seperti mana yang diumumkan sebelumnya. Jadi sehingga kita buat keputusan itu, saya harap semua pihak dapat bersabar kerana jawatankuasa perlu menunggu sehingga
kita mendapat indikasi yang jelas daripada sudut perangkaan ataupun data-data. Okey? That's all. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.